Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Faizul bin Ismail, ahli Jawatankuasa Syariah MBSP Bank. InsyaAllah pada hari ini akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk berbincang mengenai perkara yang berkaitan dengan bagaimanakah caranya Jawatankuasa Syariah Bank-Bank Islam mengeluarkan pandangan hukum berkaitan dengan produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh industri keuangan Islam. Hadirin yang dihormati sekalian, yang pertamanya saya percaya bahawa isu ini merupakan isu yang sangat dekat dengan hati kita selaku umat Islam, kerana sudah tentu kita mahukan, kita kata, apa yang ditawarkan kepada kita selaku umat Islam benar-benar mematuhi kehendak yang dikehendaki oleh Islam. Okey. Hadirin yang dihormati sekalian, perkara pertama yang ingin saya sentuh adalah berkaitan bagaimanakah Jawatankuasa Syariah itu, apakah pendekatan yang digunakan oleh Jawatankuasa Syariah dalam mengeluarkan hukum. Yang pertama, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ijtihad secara jama'i ataupun kaedah pengeluaran hukum secara berkumpulan. Perlu kita fahami bahawa proses pengeluaran hukum ini boleh berlaku sama ada secara fardi, iaitu secara individu, maupun secara berkumpulan. Kita selalu dengar nama-nama ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua merupakan pengasas-pengasas mazhab dalam Islam, mazhab fiqh dalam Islam, yang mana setiap individu ini merupakan individu yang hebat sehingga mereka mampu untuk berijtihad secara perseorangan, malahan kekuatan yang ada pada mereka itu mampu untuk mewujudkan ataupun melahirkan mazhab-mazhab fiqh yang mana setiap satu daripada mereka itu mempunyai ramai anak murid dan pengikut, termasuklah kita pada hari ini. Kita juga mendengar para ulama semasa yang mempunyai tahap keilmuan yang tinggi, sebagaimana Dr. Yusuf Al-Qardawi, almarhum Dr. Ramadan Al-Buti dan sebagainya, yang mana mereka ini mempunyai tahap keilmuan yang cukup tinggi sehingga kita kata mempunyai kemampuan yang tertentu dalam mengeluarkan pandangan hukum. Namun, kita juga perlu sedar bahawa di sana terdapat satu kaedah ataupun pendekatan yang turut dianjurkan oleh Islam kepada kita, iaitu kaedah pengeluaran hukum secara berkumpulan, yang mana mereka ini juga merupakan pakar-pakar yang ada keilmuannya, yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang perkara yang dibawakan kepada mereka, dan dalam hal ini adalah perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan muamalat dan perbankan Islam. Hadirin yang dihormati sekalian, perlu kita sedar bahawa pendekatan ini merupakan antara pendekatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kita dapat melihat bagaimana Nabi SAW berbincang dengan para sahabatnya berkenaan dengan strategi peperangan ketika mana perang Badar, ketika mana perang Khandaq. Baginda Nabi SAW mendengar pandangan para sahabat, kemudian mengaplikasikan persetujuan yang dicapai oleh mereka. Perkara ini lagi menyelah apabila datangnya para khulafah ar-Rasyidin, para khulafah yang empat, ketika mana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar memerintah, mereka selalu memanggil para sahabat yang lain yang mempunyai, kita kata, kefahaman yang mendalam, yang mempunyai ataupun mendengar hadis-hadis yang dilafazkan oleh Nabi SAW. Mereka ini dipanggil, kemudian duduk berbincang, kemudian perkara yang dibincangkan itu setelah diputuskan bersama diumumkan kepada orang ramai. Ini merupakan, kita kata, model ijtihad berkumpulan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dan sahabatnya kepada kita. Dan kita pada hari ini mengambil pendekatan ini untuk, kita kata, membantu memastikan suatu perkara yang dibawa kepada pengetahuan Jawatankuasa Syariah itu dibincangkan dengan lumat, dibincangkan dengan baik dan sebagainya. Hadirin yang dihormati sekalian, kita perlu sedar bahawa terdapat beberapa kelebihan yang kita kata diperolehi daripada proses pengeluaran hukum secara berkumpulan ini.
Yang pertama, kita boleh memastikan bahawa suatu isu itu dilumatkan dengan baik. Ya, sudah tentu kita kata perbincangan yang melibatkan 5-6 orang lebih baik daripada kajian yang dilakukan oleh seorang orang perseorangan. Kita kata walaupun sehebat mana ilmu yang dia ada, kita kata lebih banyak pihak yang memberi pandangan, insya-Allah suatu isu itu dapat dipahami dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata apabila suatu perkara itu dibincangkan bersama dan dikeluarkan satu pandangan, insya-Allah pandangan itu kurang berlaku perselisihan pandangan selepas daripada itu. Kerana ianya datang daripada perbincangan yang melibatkan pakar-pakar, yang melibatkan mereka yang mengetahui dan memahami isu yang berkenaan. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, proses ijtihad ataupun perbincangan pengeluaran hukum secara berkumpulan ini boleh mempercepatkan suatu pengeluaran ataupun pengeluaran hukum ataupun pandangan hukum sesuatu perkara. Kita kata kadang-kadang satu perkara itu rumit dan panjang kajiannya, apabila dibincangkan bersama, dibawa kita kata dikaji oleh beberapa individu yang pakar, insya-Allah perkara yang dihasilkan itu lebih baik, lebih lumat, kita kata, dan boleh mengurangkan risiko perselisihan pandangan. Itu perkara pertama yang ingin saya sentuh. Perkara kedua yang berkaitan dengan sumber hukum yang diambil oleh jawatankuasa syariah dalam mengeluarkan pandangan hukum yang berkaitan dengan amalan ataupun produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh industri keuangan Islam. Hadirin yang dihormati sekalian, sudah tentulah kita kata sumber utama yang dirujuk oleh jawatankuasa syariah ini adalah Al-Quran. Yang seterusnya hadis ataupun as-sunnah. Yang ketiga ijma' dan qiyas. Kerana keempat-empat perkara ini merupakan sumber asas dan utama dalam Islam. Okey, selain daripada empat sumber asas ini, jawatankuasa syariah juga merujuk kepada sumber-sumber sokongan yang lain bagi memastikan sesuatu pengeluaran hukum yang lebih mantap dan menyeluruh. Mereka juga merujuk kepada masalih al-mursalah ataupun maslahah. Mereka juga merujuk kepada istihsan, mereka juga merujuk kepada uruf dan beberapa sumber sokongan yang lain dalam Islam bagi memastikan kita kata penghujahan yang dibawa oleh mereka itu kukuh dan kuat. Hadirin yang dihormati sekalian, namun persoalan yang sebenar kadang-kadang bukan datang daripada apakah sumber yang dirujuk oleh jawatankuasa syariah. Perkara yang datang ataupun cabaran utama yang lebih besar yang dihadapi oleh mereka adalah bagaimanakah sesuatu permasalahan itu boleh disesuaikan dengan sumber-sumber daripada Al-Quran, sumber-sumber daripada hadis, ijma' dan qiyas dan sebagainya. Okey, kita boleh sebut bahawa Allah berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahawa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun bagaimanakah kita hendak memadankan isu yang berlaku dalam industri keuangan dengan isu jual beli dan isu riba ini? Ia memerlukan kepada kajian, ia memerlukan kepada pemerhatian yang mendalam, yang mana ia memerlukan kepada kepakaran tertentu. Kita tahu bahawa Nabi SAW melarang kita untuk berjual beli dengan perkara-perkara yang ada gharar ataupun ketidakpastian. Namun apabila datang isu keuangan ataupun datang isu yang wujud dalam industri keuangan, adakah ia melibatkan gharar? Adakah ia kita kata melibatkan ketidakpastian dalam transaksi? Ini memerlukan kepada kajian yang mendalam. Ia tidak semata-mata hanya memahami dalil, tetapi ia juga perlu memahami bagaimana aplikasi sesuatu dalil dengan permasalahan yang berlaku. Ini adalah realiti yang berlaku dalam industri keuangan yang mana proses pemadanan ini kita namakan sebagai taklif fikih. Dan proses ini merupakan satu proses yang sangat kita kata memerlukan kepada pemerhatian yang tajam, yang memerlukan kepada kajian yang mendalam dan panjang, yang memerlukan kepada penerangan daripada pakar-pakar daripada pelbagai bidang. Jadi ia merupakan satu proses yang kita kata perlu diserahkan kepada orangnya, yang perlu diberi kepada pihaknya, dan insya-Allah kita berilah kepercayaan kepada pakar-pakar yang telah dilantik oleh kita kata pihak yang berkuasa untuk memberi ataupun untuk memastikan bahawa apa yang ditawarkan oleh industri keuangan Islam itu kepada masyarakat menepati kehendak yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui sumber-sumber yang telah ditinggalkan kepada kita, juga melalui kita kata pandangan-pandangan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para ulama.
Hadirin yang dihormati sekalian, begitulah kita kata peri pentingnya kewujudan jawatankuasa syariah dalam industri kewangan. Ia adalah salah satu instrumen yang kita kata boleh digunakan oleh kita selaku umat Islam untuk kita kata mencari ataupun untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang kita gunakan, yang kita perkhidmatan yang kita gunakan pada dalam kehidupan seharian kita itu menepati apa yang dikehendaki oleh ajaran agama kita Islam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.